Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, baik. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita diberi ruang dan peluang untuk kita sama-sama teruskan siri perbincangan dalam subjek Usuluddin. Kita sekarang berada di tajuk yang kedua dalam bab hadis bagi pelajaran Usuluddin tingkatan 5, yang mana tajuknya adalah Ijtinabul Haram wasyubhat. Okey, iaitu elakkan yang haram dan yang mencurigakan. Okey, elakkan yang haram dan mencurigakan. Maksudnya jangan ambil yang haram dan yang syubhah, yang mencurigakan. Okey, dan kita nak bincang berkenaan dengan satu hadis, iaitu hadisnya an Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyin wa annal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fisyubhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malakin hammiya ala wa anna himallah maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasada kulluh wa idza fasadat fasadal jasada kulluh ala wa hiyal qalbu. Iaitu hadis daripada Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata innal halalu bayyin wa annal harama bayyin, iaitu sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan terdapat dan antara kedua-dua tersebut, antara halal dan haram itu terdapatnya perkara-perkara syubhah yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka sesiapa yang menghindari perkara syubhah, sesungguhnya dia telah dia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Yes. Dan siapa yang terjerumus ataupun sesiapa yang masuk ke dalam perkara-perkara yang syubhah, maka dia telah mendekatkan dirinya kepada perkara yang haram. Okey, seperti pengembala yang mengembala berdekatan dengan kawasan larangan, kemungkinan dia akan masuk ke dalam kawasan larangan tersebut. Okey. Dan sesungguhnya kawasan larangan Allah ialah perkara-perkara yang haram. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh itu ada seketul daging. Jika baik daging itu, maka baiklah keseluruhan jasadnya, dan jika buruk daging itu, maka buruklah keseluruhan jasad tersebut. Dan ketahuilah bahawa daging itu adalah hati. Okey, ini hadis daripada Rasulullah
daripada Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, yang dia kata Rasulullah bersabda, yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara halal dan haram itu ada perkara-perkara yang syubhah, yang ada keraguan daripada sudut halal dan haram, yang mana itu tidak dapat dijelaskan oleh manusia. Ramai manusia yang tidak tahu. Famanittaqa asyubahat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Dan siapa yang meninggalkan yang syubhat ini, dia telah menyelamatkan kehormatan dia dan agama dia. Wa man waqa'a fi syubhah waqa'a fil haram. Siapa yang dekat dengan syubhah, maka dia dekat dengan siapa yang ambil yang syubhah, maka dia mendekatkan diri kepada yang haram. Dibagi perbandingan karra'i yar'a haulal hima yushaku an yarta'u fihi. Seperti seorang pengembala, tak kisahlah dia gembala apa, kambing ke lembu ke, dan dia pergi letakkan haiwan ternakan itu yang dia bela tu berdekatan dengan kawasan yang dilarang. Maka berkemungkinan haiwan dia tu akan masuk ke dalam kawasan larangan tersebut. Kemudian dia kata, dan kawasan larangan Allah ataupun larangan Allah ini adalah terhadap perkara-perkara yang haram. Dan Rasulullah kata, dalam diri kita ni ada seketul daging. Kalau daging tu baik, maka keseluruhan daripada hujung rambut hingga hujung kaki itu akan baik. Tapi sekiranya hati itu rosak, buruk, busuk, maka keseluruhan anggota badan, keseluruhan jasad daripada kaki hingga ke hujung rambut ni akan menjadi buruk. Dan daging itu ialah hati. Dan kita sebelum pergi lebih lanjut berkenaan dengan hadis ni, kita nak tengok berkaitan dengan perawi hadis ni. Nak berkenalan dulu. Ar-rawi a'la lil hadis. Kita tengok ar-rawi a'la lil hadis. Perawi bagi hadis ini, namanya huwa Nu'man bin Bashir al-Ansari al-Madani. Dia, nama penuh dia adalah Nu'man bin Bashir al-Ansari al-Madani radhiyallahu anhu. Wafatuhu, wafatnya Nu'man ni adalah pada kutila fi Hams sanah 65 sittata wa khamsata wa sittuna hijrah. Dan Nu'man bin Bashir ni wafat di sebuah bandar yang bernama Hams ataupun Homs. Dia di sebuah bandar di Syria pada tahun 65 Hijrah. Kemudian nash'atuhu, dia punya sejarah dia, wulida fi sanati saniyah minal hijrah, dilahirkan pada tahun yang kedua hijrah, wa kana awwala mauludin wulida fil Islam minal ansar ba'dal hijrah. Beliau adalah kanak-kanak ataupun bayi yang pertama yang lahir dalam kalangan Ansar. Dalam kalangan orang Ansar ni, kita tahu Ansar adalah penduduk tetap ataupun penduduk asal Madinah, kan, dalam Muhajirin dan Ansar dalam peristiwa hijrah tu. Muhajirin orang yang berhijrah, Ansar ni pula orang yang penduduk asal di Madinah. Dia Nu'man bin Bashir ni adalah kanak-kanak yang pertama ataupun bayi yang pertama yang dilahirkan oleh orang Ansar, oleh penduduk Madinah selepas berlakunya peristiwa hijrah pada tahun yang kedua hijrah. Dan dia punya akhlaknya huwa ataupun kana rajulan rasyidan minas sighar as-sahabah.
la zaman Nabi. Dan dia adalah seorang lelaki ataupun seorang kanak-kanak dan lelaki yang cerdik dan membesar dalam kalangan sahabat dan di bawah madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dilahirkan selepas 2 tahun selepas berlakunya peristiwa hijrah dan sudah tentulah dia ni membesar dalam kalangan Islam tu tengah membangun. Semuanya dalam bai'ah Islam, dalam persekitaran Islam yang yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu tersebut. Okey, seterusnya kita nak tengok kepada ma'anil kalimat. Okey, ma'anil kalimat yang pertama bayyinun, zahirun, yang jelas ataupun yang nyata, zahir. Mushtabihat, adamul wudu', tidak jelas. Istabra'a, talabul bar'ah minhu, bebas daripada perkara tersebut. Irdihi, badanuhu au nafsuhu, dirinya. Kemudian al-hima, al-mahzur, iaitu perkara yang dilarang. Yang terakhir yushiku, yusri'u au yaktaribu, iaitu mempercepat ataupun mendekati. Okay, itu ma'anil kalimat yang kita boleh ambil dalam hadis yang kita dah bacakan tadi. Okay, seterusnya kita nak tengok syarahul hadis. Okay, syarahul hadis, keterangan hadis ataupun huraian hadis secara umum. Okay, yang pertama, al-halalu muhsin syai'in wadihun la ishtibahu fihi mislu aklut tayyibat wa syarabul ashrabatit tayyibah. Okay, halal adalah yang tertentu, halal itu jelas, perkara yang jelas dan yang tiada kecurigaan. Contohnya makanan yang baik dan minuman yang baik. Okay, maksud halal ni adalah sesuatu yang dibenarkan oleh syarak. Macam banyaklah perkara yang dibenarkan oleh syarak. Contohnya kena makan, kalau dari sudut makanan kita kena makan, kalau nak makan binatang ataupun haiwan, kenalah haiwan itu disembelih dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala kalau haiwan yang sembelihan. Okey. Kemudian yang kedua, al-haramu muhdin mislu aklul maitata waddama wa lahmal khinzir wa syarabal khamru wa nikahul maharim wa libasul harir lirrijal wa aklur riba wassariqah wa ghairu zalik. Okey, perkara haram itu adalah jelas juga. Okey, dia bagi contoh kat sini. Contohnya kita makan daging babi, minum arak, nikah yang bernikah dengan orang yang diharamkan bagi kita menikah, sumbang mahram, dan pakaian sutera bagi orang lelaki, kemudian memakan riba, mencuri dan sebagainya. Okay, maksud perkara yang haram ini adalah perkara-perkara yang dilarang oleh syarak, dilarang secara total oleh syarak. Kemudian al-mustabihah, perkara yang terpanggil ada syubhah. Okey, al-mustabah ke tu, mislu aklun au akhzun ba'da ma ikhtalafa fi hillihi au tahrimihi, iaitu perkara syubhah adalah makanan atau sesuatu yang ada keraguan, kecurigaan daripada sudut nak menentukan halal ataupun haram sesuatu perkara tersebut. Okey,
contohnya kita beli satu produk makanan yang dari negara luar yang kita tak tahu sama ada makanan itu adalah haram ke halal ke daripada sudut JAKIM tak ada logo halal lah, contohnya senang kita tak tahu benda tu halal ke haram. Macam tu bermaksud perkara-perkara yang syubhah. Okay, kalau senangnya kita cerita tentang makanan lah. Okay. Dan seterusnya ma yurshidu ilaihil hadis, pengajaran daripada hadis. Okay, yang pertama innal halal ma ahallallah wal haram ma haramahullah bidalilis sharih. Okay, setiap perkara yang halal itu adalah halal di sisi Allah dan yang haram itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah dengan dalil yang jelas dan nyata. Okay. Kan kalau contoh berkenaan dengan khinzir, babi itu dia ada bukti yang jelas, dalil yang jelas yang disebutkan dalam Al-Quran. Okay. Kemudian yang kedua, man ta'addi al-halal, man ta'adda al-halal wa waqa'a fihi syubahat fa innahu qad qaribul haram. Okay? Dan barang siapa yang melanggar perkara yang halal dan mengambil yang syubhah, maka dia telah mendekatkan dirinya kepada yang haram. Okay. Yang ketiga, pengajaran daripada hadis ni, yajibu ala kullu muslim at-ta'abudu at-taba'udu minal muharramat. Okay, wajib ke atas orang Islam untuk menjauhi perkara-perkara yang haram. Kemudian yang keempat, wa idza salahal qalbu salahat harakatul jasad kulluh. Okay, sekiranya hati kita baik, hati kita betul, maka seluruh jasad kita ni juga akan baik, akan betul. Dan apa yang kita boleh simpulkan berkaitan dengan pelajaran kita hari ini, kan kita boleh tengok apa hikmah kita ambil perkara yang haram, apa hikmah kita menjauhi perkara yang haram dan syubhah. Okey, dan di antaranya adalah yang pertama, harta kita ni terhindar daripada sumber yang diragui, dan sekaligus menjamin untuk kita cari rezeki yang berkat. Kita tak makan yang haram, kita tak mencuri, kita tak merompak untuk mendapatkan sesuap nasi contohnya. Dan harta kita akan terjamin, harta yang clean, harta yang selamat daripada yang haram dan syubhat. Okay, kemudian daripada sudut minuman, pengambilan minuman, kita akan menjamin akal kita tu terjamin daripada kalau contoh orang yang minum arak, dia akan mabuk, akan gila. Okay, contohnya kan, ambil apa, dadah dan arak ni, kita dapat menjamin otak yang cergas, otak yang sihat, taklah pening-pening je. Okay. Kemudian nasab, ni daripada sudut perbuatan, perkara perbuatan zina dan sebagainya, nasab dan maruah tidak akan rosak, nasab akan terjamin, kesucian nasab itu, kalau kita jauhkan perkara-perkara zina. Okay, dan yang terakhir, daripada sudut agamanya, kesucian dan kemuliaan agama Islam tu dapat terjaga oleh kerana kita sebagai penganut agama Islam, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena patuh segala perintah dan tinggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, saya rasa sekadar itu saja untuk perkongsian kali ini. Semoga video ni dapat memberi manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.